IC nama beliau Wahab bin Abdullah. Tolong rujuk. Wahab bin Abdullah. Dan beliau ni menurut kitab sama puak dengan Jabir bin Samurah. As-Sawai sama. As-Sawai Al-Amiri, orang Madinah yang sama kasta. Dia bertemu nasab nanti sampai noyang-noyang dia. Kalau bapa datuk noyang, atas noyang apa? Oning-oning, ha? Sikit orang Melayu pun dia tak tahu juga. Allah Akbar. So kapan ni masuk dan dia bertemu sampai kepada Amir bin Sa'sa'ah, iaitu satu orang Arab yang bangsawan. Di situ puak, iaitu puak Bani Amirin. Jadi dia sama dengan hadis yang ke-148. Samalah kalau kita rejak Jabir bin Samurah sekasta. Cuma kalau kita lihat Wahab bin Abdullah ataupun Abi Juhaifa ni, beliau ni adalah sahabat sigar. Apa maksud sahabat sigar? Sahabat yang ketika Nabi wafat dia belum balik. Kalau orang belajar hadis, dia tahu yang dinamakan sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi. Ketika yang ini dia bertemu dengan Nabi, dia mukmin, itu sahabat. Siapa-siapa yang bertemu dengan Nabi dan dia beriman, maka dia dikategorikan sahabat. Sehinggakan isteri Nabi, isteri, tapi dia dikategorikan sahabat. Hadis adalah yang ini berita yang diceritakan oleh Nabi kepada sahabat, ataupun apa yang dilihat oleh Nabi kepada sahabat, disampaikan kepada tabi'in, tabi'in dan seterusnya kan. Dia sahabat. Siapa sahabat ini? Orang-orang yang bertemu dengan Nabi ketika itu dia beriman sampai akhir hayatnya. Abu Lahab bertemu dengan Nabi tak agak-agak? Bertemulah, darah sama, tapi dia tidak beriman, maka dia bukan dikira sahabat. Walaupun pakcik, tapi tak kira sahabat. Isteri Nabi, isteri dia tak? Isteri, pangkat isteri, tapi menurut ilmu hadis dia sahabat. Abu Bakar dan Umar, mereka ni bapa mertua Nabi, tapi kategori sahabat. Siapa-siapa yang hidup dan dia beriman ketika Nabi wafat, dia sahabat. Tapi ada yang beriman dan hidup sampai zaman Nabi, ketika Nabi wafat ada yang belum balik. Ada yang lama dah tua dah, ya tak? Yang sudah balik dinamakan sahabat yang kibar, senior. Kalau siapa-siapa yang jumpa Nabi dan beriman, tapi ketika Nabi wafat pada tahun 11 Hijrah, tahun 11 Hijrah, ketika Nabi wafat dia belum balik, dia namakan sahabat sigar, sahabat yang junior. Termasuk yang ini Abu Juhaifa, kerana dia lahir pada tahun 3 Hijrah. Ketika Nabi sampai Madinah, umur dia baru 3 tahun. Nabi wafat tahun 11 Hijrah, umur dia tak lebih pada 9 tahun. Artinya belum balik. Kan 9 tahun belum balik. Kalau ada 9 tahun dah balik tu balbirin lah. Belum balik. Jadi belum balik tapi kategori sahabat. Tapi cerdik lah. 9 tahun orang dahulu, tak? Budak-budak ni apabila dididik pada kecil, dia bijak. Imam Syafi'i agak-agak khatam Quran umur berapa tahun? Semua empat ulama-ulama fuqaha ni kan, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tak lebih 10 tahun. Ada 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dah hafal Quran ni tak? Artinya cerdik lah. Orang yang hafal Quran tu orang cerdik. Mereka faham agama. Amir bin Salimah, ada panggil Amr bin Salimah, ada panggil Amir bin Salimah, tak masalah. Dia jadi imam itu umur 6-7 tahun. Kemarin saya dah cerita ya. Bani Amr bin Auf, ya tak? Bani Amr bin Auf hidup di Kuba. Hari ini di Kuba itu satu Arab yang hebat. Mereka ramai-ramai datang kampung Nabi, belajar agama. Dah expert balik, Nabi pesan. Nabi cakap kau balik kampung nanti bikin masjid. Bikin masjid di kampung-kampung. Apabila masuknya waktu solat, hendaklah kamu azan. Ya tak? Apabila dah azan, cari imam yang paling bagus sekali bacaan Qurannya. Dah siap masjid ni, ya tak? Masuk waktu azan. Azan dah. Ni dah nak pimpin solat ni, ya tak? Kata Amr bin Salimah, kata ni tak? Bapa aku di antara Tok Duku, Tok Demang, Tok Pengulu. Dia pun carilah siapa yang boleh baca Quran. Orang cakap, Tok Pengulu aje lah jadi imam. Dia cakap, saya memang Tok Pengulu, tapi Iqra' 2 pun belum habis lagi. Tak boleh nak. Itu dia Tok Long, tak boleh Pak Busu, tak boleh Tok Ngah, tak boleh, semua tak boleh tak? Orang kampung tak? Last orang tunjuk, ya Amr, kau pergi jadi imam. Kata Amr bin Salimah, aku diminta untuk menjadi imam. Ketika itu umurku 6 atau 7 tahun. 6-7 tahun dia jadi imam, jangan main-main. Ni Tok Long, Pok Long, tak? Mau belakang duduk. Iqra' 2 tak habis? Artinya walaupun belum balik tapi bijak, cerdik. Pasal mereka ni belajar tak? Budak-budak macam gitu. Anak-anak sekarang ni saya sebut kan, dia SMS tak tengok weh. Kita pun ni kan, kita ni seketik. Bijak pasal itu dunia dia tak?
Internet ni dia easy je masuk apa pun website. Kita mencari-cari. Pasal tu dunia dia dididik dari kecil dia bijak. Budak-budak dulu bijak apabila dididik dengan zaman dia. Tak. Siapa berani main layang dulu boleh menang budak-budak dulu? Tak boleh menang. Tak. Budak-budak sekarang main layang ni pekak tak. Diorang main layang champion je tak. Champion je tak. Main gasing. Dididik daripada kecil je tak. Cerdik. Kita tak cakap dia ini Abu Juhaifah tak cerdik je tak. Walaupun ketika Nabi wafat dia belum balik. Dia cerdik. Tapi dia tidak dikira sebagai sahabat yang ini senior. Dia dikira sebagai sahabat yang junior. Ketika itu menurut ilmu hadis, beliau tidak boleh meriwayatkan hadis, melainkan dirafakkan kepada sahabat yang lain. Itu ilmu hadis. Jadi beliau menceritakan kepada kita, walaupun dia itu ketika Nabi wafat di antara orang yang belum balik, tapi pada zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib mengangkat beliau sebagai amir, menjaga Baitul Mal di Kufah. Ketahuilah pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Talib, yang mana negara Islam itu ibu negara je senang cerita lah. Bukan di Madinah tapi di Kufah, Baghdad. Dan di Baghdad itu yang menjaga Baitul Mal sekolah ni Abu Juhaifah, orang yang hebat. Beliau wafat pada tahun 72 Hijrah di Kufah. Sama-sama kita doakan radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati beliau. Saya nak baca banyak-banyak pun seram juga. Nampak dia dah mulai berpindah-pindah kaki. Dia dah belunjuk gitu, dah melunjuk gini, dia dah adjust ini. Daripada bersila pergi belunjuk pergi, kita tengok pun seram. Ada yang dah semut-semut dah. Semut-semut ni danger kalau dibiarkan nanti jadi kerengga. Sebelum dia jadi kerengga-kerengga, kita berhenti dulu lah. Maaf, saya rasa kita berhenti dahulu. Tak apa, kita berpelan-pelan. Minggu depan kita bacakan hadis ini, kita terus langsung, mudah-mudahan kita boleh habiskan. Hadis nak menceritakan tentang bagaimana kisah Salman Al-Farisi dengan Abi Darda. Dua-dua ni orang yang dianggap zuhud, tapi adanya khilaf di antara dua orang ini, lantaran ada benda yang menyalahi Islam ataupun undang-undang syariat. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan sihatkan bukan saja tubuh badan kita, akal fikiran kita. Seperti mana tadi saya sebutkan, kalau kita nak ayat yang sering kita baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita kena jaga nikmat akal ini. Kerana akal lah kita dilebihkan lebih sedikit daripada yang ini malaikat. Yang Allah SWT katakan, wa qulna wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Kata malaikat, kenapa pula nak jadikan manusia sebagai khalifah, sedangkan mereka orang yang sering membuatkan kerosakan di muka bumi ini dan sering menumpahkan darah. Betul tak hari ni anda tengok hari-hari perang dek, macam hobi dek. Kalau orang kafir tu memang GP biasa. Orang Islam tak tentu pasal pun habis seluruh negara Arab. Sebelah yang ini Afrika, sebelah Hijaz, habis ni. Mati terus, tak tahu apa. Maka betul lah kata malaikat dia tak. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, buat kerosakan terus di kalangan orang Islam yang kita terasa sedih. Inilah perangai manusia. Tapi kalau kita nak dapat darjat lebih pada malaikat, jaga akal ini, jangan buat kerosakan. Elakkan kerosakan, buat baik. Jadi mudah-mudahan Allah SWT akan istiqomahkan kita untuk kita belajar agama, ada ilmu. Mudah-mudahan ayat yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dia tetap menjadi kenyataan. Jangan sampai kalau kita tidak menilai, tidak menghargai nikmat akal, Allah turunkan summa radadnahu asfala safilin. Takut kata Allah. Kalau ayat tadi diletak pada lain surah tak apa ya tak? Selepas laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami letakkan manusia di peringkat yang asfala safilin. Nak tahu apa bahasa kita nak pakai? Paling bawah. Yang kata kita sebut tadi, kalau takut-takut kita tak jadi orang yang lebih mulia daripada malaikat, takut pula kita lebih rendah daripada ini haiwan. Na'udzubillahi min zalik. Haiwan tidak akan masuk neraka. Tak ada satu pun bukti yang boleh menerangkan bahawa haiwan akan masuk neraka. Tapi banyak ayat Quran dan hadis Nabi, manusia bakal dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ini kita kena tahu. Mudah-mudahan kita sama-sama menghayati Islam, menjaga diri kita. Saya serukan kepada semua bapa-bapa, tolonglah, mari jadi seorang bapa yang bertanggungjawab. Bermula dari diri saya dan kemudian kepada semua bapa-bapa yang hadir. Kalau ada yang belum punya anak, suami-suami, jadi suami yang bertanggungjawab. Qu anfusakum wa ahlikum nar.
Jadilah orang yang bertanggungjawab terhadap keluarga kita, isteri kita yang berbakti kepada kita. Apabila kita tidak ada di rumah, mereka yang menjaga rumah kita dan anak-anak kita. Jadi orang bertanggungjawab. Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang datang, yang kalau sudah berumah tangga, mereka menjadi isteri dan ibu yang solehah. Yang belum lagi berumah tangga, mudah-mudahan jadi seorang perempuan yang solehah. Dan anak-anak yang datang, sama ada remaja ataupun remaji, pemuda ataupun pemudi, mudah-mudahan mereka menjadi penyejuk mata buat kita. Mudah-mudahan apabila kita wafat nanti, mereka menyambung perjuangan kita. Mereka tetap dalam Islam, mereka kenal siapa Tuhan mereka, dan mereka beribadah kepada Tuhan yang hak untuk diibadah. Dan mereka kenang jasa baik ayah dan ibu mereka. Mereka akan buat baik dan mereka akan melakukan amal-amal saleh. Mudah-mudahan bapa-bapa yang datang, ibu-ibu yang datang ni beruntung. Apabila kita mati, anak-anak kita buat amal-amal saleh. Mudah-mudahan amal tadi ada sedikit bahagian untuk mak bapak mereka apabila kita berhadapan dengan Allah SWT sebagai saham kita akhirat nanti. Dan mudah-mudahan mereka dapat mendoakan Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mudah-mudahan mereka doa untuk diri mereka dan mereka tak lupa untuk mendoakan kita supaya dosa-dosa kita terhapus kerana kita telah berjasa berbuat baik kepada mereka. Mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita. Seperti mana minggu lalu saya sebutkan, mungkin dalam kuliah ada tersilap bahasa, perangai, kata-kata. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Dengan yang ini kita membaca tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.